welcome to Podcasting bersama saya kembali Syafanisa. Setelah seminggu tak ada, rindu aku tak? Rindu pak. Kau bayangkan kalau dengan kau macam tenang sikit lah. Maksudnya diskusi tu point A, point B, point A, point B. Sana tu faham sebab ramai sangat. Bukan ramai, dua semua jenis sembang tak nak bagi orang loud. Tak, aku okey je loud. Tapi tak bagi peluang dulu. Tak bagi peluang kat kau. Kau ajar dia orang ni. Dia bahan aku lah. Dia bahan kau. Tak, lepas tu kau mengadu kat kita orang. Kau mengadu kat aku cakap apa lepas ni jangan bagi Haikal buat konten. Oh, tu ada dalam soalan yang kita dah kumpul lah. Oh, tak, maksudnya konten yang last week ke apa? Aku pun tak tahulah. Mungkin tu haters lah. Tapi aku baca tergelak lah. Tapi tu kita akan sembang kemudian. Tapi kau kenapa tak ada minggu lepas? Minggu lepas aku kurang sihat. Kurang sihat lah. Sebab kita kan macam baru nak La ilaha illallah. Free marketing guys. Tiap minggu nak ni ke? Free marketing guys. Kenapa ya? Alright. Last week aku, sebab kita belum lagi dapat tarikh yang, maksudnya kalau dulu sebelum MCO kan kita punya hari kita shoot kan tetap. Aha, betul. Dan malam ataupun dan malam. So sekarang ni kita nak shoot, kita kena tukar hari baru mengikut jadual kau yang busy sekarang. Busy. Sebagai host, producer dan juga content creator. Itu pun dia kata aku tak buat content. Jahat betul diorang ni. Tu lah aku nak bagi tahu kat penonton kat luar sana. Haikal memang tapau semua kot. So okay, teruskan. So aku tak sihat last week. So engkau dah decide sebagai content creator, engkau dah decide hari apa kita patut shoot podcast. Supaya kita akan lebih istiqomah. Sebab kalau kita complacent, hari tak payahlah, esok nanti lama-lama dia akan 2 minggu sekali. Dia akan macam 2 minggu sekali. Lepas tu 2 bulan sekali. So yes, minggu depan kebetulan hari tu aku tak sihat. So orang lain lah ganti. Betul. Dan harap-harapnya terhibur ya minggu lepas. Sebab minggu lepas pun kita konten pun agak best jugalah. Dan berdasarkan soalan yang kita tak sempat jawab masa first kita start istiqomah tu. Okay. So minggu lepas Minggu lepas korang berempat lah. Berempat. Berempat. Kat mana location korang minggu lepas? Lokasi kita bertukar. Row sebelah yang kotak-kotak tu. Sebelah yang kotak-kotak tu. So kita dah pindah. Okay, so minggu ni kita tukar lagi location ke apa? Tukar. Ini kita dekat Chinese Department pula. Bukan. Ni bukan Chinese Department. Ni Gen X. Gen X. Gen X kenalah. ni adalah department yang macam buat konten yang macam digital. bukan digital. Tak juga? Untuk yang kanak-kanak apa semua, yang pingpong. Nampak meriah ni. Tu explain kau punya background ada pingpong dan Mickey Mouse lah. Ini bukan sponsor kita orang. Bukan. Yes. Ini okay, so maksudnya dia yang macam esoterial lah. Bagi yang tak faham lah. Okay, kalau korang nak tahulah kan. Okay, so kita dah habiskan 2 minit untuk zembang yang tak apa-apa. So sekarang ni kita nak terus ke kita punya topik yang topik viral minggu ini. Topik viral minggu ini yang kita shoot lah Dia tak viral sebenarnya, tapi dia macam okay, sebenarnya okay, to be honest, dulu kan macam aku selalu orang kata aktif dekat social media. Okay. Sekarang ni aku aktif kat social media tapi hanya sebagai pemerhati. Pasif lah. So sekarang ni aku cuma nak tahu macam mana kau nak hide certain content dekat explore kau. Lah. Tak, aku tak tahu. Sebab dulu masa kita orang pernah berdiskusi kosong, di mana kalau contohlah explore kau tu sebenarnya sama ada engkau ataupun kau punya kawan-kawan yang kau selalu tengok IG dia. Let's say okay, kalau contohlah macam kau suka pokok and then kau like banyak pokok punya content, aku akan nampak. Maybe. So contohnya okay, sekarang ni siapa kalau contoh kat atas tu kan kat story tu, siapa yang first lepas muka kau? Your story tu sebelah tu siapa? Selalunya Yaya. So meaning is besar kemungkinan juga apa yang kau Yaya like. Takkan Yaya suka konten-konten yang keluar. Okay, yang kedua siapa? Banyak orang yang selalu buat IG story lah. Tapi takkan lah. Aku tak rasa. Sebab ni ikut behaviour pun, aku rasa behaviour. Takkan aku yang tengok konten-konten tu. Sebab aku check Tinker RH Live, bukan RH Live, banyak artis. So meaning is pernah ada orang guna account tu untuk search insert artis. So dia macam ni mungkin interest kau kot tengok artis TikTok. So dia keluar tu. Tapi macam kita boleh hide tak? Itu tak tahu. Tapi kalau orang kat luar sana yang tahu cara nak hide certain filter. Sebabnya aku kaji-kaji. Lepas tu apa yang boleh aku buat adalah macam dekat dekat explore tu, kalau katalah keluar konten yang aku tak suka dan aku klik dekat konten tu, aku type not interested. Tapi aku tak tahulah macam hanya that particular account je yang dia tak keluar ke, ataupun macam seangkatan dengannya akan terus terpadam sekali ke, macam mana ke, aku tak sure. Itu kau buat bila?
Aku baru explore semalam. Semalam. So kena tunggu. Kalau hari ni kau tengok explore kau dah okay? Hari ni aku tengok explore aku. Sekejap aku kaji explore aku. Benda-benda yang tak berkenan aku tak ada nampak dah lah. Tapi ada beza sikit lah. Beza sikit lah. So betul lah kot. Maybe dia kau buatkan content tu kalau not tak interested dia akan macam dia buang daripada benda tu. Faham. So maksudnya asal aku tanya orang, aku bagi aku bagi solution. Mungkin lah tak tahu kan. So mungkin tu satu cara lah. Not interested. Dia macam Spotify lah. Kalau contoh lagu tu macam kalau random punya playlist macam your daily mix kan, kau ada option untuk not interested to that music. So dia tak akan bagi kau langsung semua hidup. Maksudnya dia akan suggest tapi kau ada power untuk stop that suggestion lah. Okay, faham. Power kan dunia sekarang. Alright, speaking of explore, apa benda kat explore kau yang kau tak suka? Aku sebenarnya seorang yang bukan tengok explore. Itu antara button yang paling jarang aku buka sebab aku agak cringe. Aku aku maybe sebab aku follow tak ramai orang. Oh yelah, influencer okay. Tapi apa yang aku follow orang yang jarang post. Orang-orang yang aku follow passive maksudnya lah macam kau juga. Orang-orang yang macam personal, aku punya personal friends ke apa ke, orang yang jarang post. So macam feed aku kurang, tak ada banyak benda. That's why aku selalu buka explore lah. Tapi bila meningkat tua, akulah especially, aku dah jarang follow orang. Aku mau follow yang page-page yang macam bagi benda-benda merepek, memes, benda-benda kelakar. Lawak apa benda ni, lawak lah. Itu lawak hamba lah apa tu. Sebab Instagram bagi aku dia dah tak jadi macam personal lah. Dia dah jadi macam source of entertainment balik. Faham. Sebab kita ulang-ulang kan tengok gambar orang post ni, post tu. Kita tak ada tendensi nak like. Kau sekarang ada tendensi nak like tak? Tak ada. Aku tak ada dulu. Walaupun kita suka gambar tu, tapi nak tekan like tu malas lah. Okay, aku tak tahu aku jahat ke tak. Tapi macam kalau orang macam friends aku dekat, macam aku punya friends yang post dekat feed semua kan, aku jarang like orang punya ni. Except for certain masa yang aku rasa aku nak like, baru aku like. Sebab kau baru post gambar, kau nak orang like, kau like dulu. Korang hajar. tak okay. Kau ingat aku macam tu lah. Sebab aku macam tu. Oh ya, kau certain time. And then dan satu lagi aku rasa macam aku punya behaviour yang agak macam tak ada courtesy sikit adalah bila orang komen, aku ada tendency untuk tak reply. Aku pun sama. Adakah tu macam tak okay? Bagi setengah orang rasa tak okay. Dan bagi aku rasanya, aku pun rasa tak okay benda tu. Sebab aku rasa tak appreciate dia punya komen. Tapi kadang-kadang aku malas nak reply. Tak, aku tak reply. To be honest, aku pun tak tahu kenapa aku tak reply. Aku punya kerajinan tahap sampai aku post saja, bukan untuk reply komen. Aku kalau contohlah, kalau aku kadang-kadang contohlah aku post gambar tu dalam first 10 minutes. Kalau dalam tu dah first 10 minutes tu ada like macam 5 komen, aku akan reply 5 komen tu. Lepas tu aku buat benda lain, sejam kemudian kalau ada komen aku dah malas. Faham. So kau macam certain komen je yang macam awal komen awal komen tu je. Walaupun kadang-kadang orang tu blue tick. Sebab kau check like je. Tu satu. Sebab kau check like awal-awal. Walaupun orang-orang yang blue tick dan komen, seperti Radin, kadang-kadang aku tak terreply, ikut mood. Satu lagi sebab aku rasa dah makin tua ni aku akan reply dekat orang yang kau kenal je. Aku tak tahulah. Bukan follower kau lah. Follower dia aku komen, aku dah sekarang dah cuba nak interact balik lah. Sebab aku rasa tak fair lah diorang komen kat aku. Diorang spend time 20 second nak komen. Aku kenalah juga spend time masa untuk komen. Tapi macam mana? Aku tak tahu lah. Itulah Instagram bukan aku punya core social media. That's aku tengah pandang something. So aku takut kalau aku bagi tahu orang ni kena kecam. But dia adalah seseorang tengah pakai lipstick. Lepas tu situasi dia pakai lipstick tu teruk sangat muka dia. Dan kalau korang boleh teka siapa, boleh komen kat bawah. Dia berambut warna-warni. Dia paling berwarna rambut dia kat sini. Binatang. Rasa nak pen je kamera. Yeah. Alright. So itu adalah maybe aku rasa aku patut macam minta maaf lah sebab macam aku tak reply komen-komen orang. And then maybe orang rasa macam siapa ni orang komen orang, aku tak reply komen orang. Tapi orang pun luar pun tak boleh lah mengharapkan kau akan sentiasa komen. Sebab kau tak tahu kan kau punya mood time nak That's buka. Sebab aku kalau post, aku akan biarkan je. Dan kemudian lama baru aku akan buka balik. Kau kepam lah komen banyak-banyak baru kau reply. Tapi pilih aku lah. baca. Yelah kalau kecam tak nak reply. Tapi aku baca semua komen. Sebab baca macam aku akan revisit balik post yang aku macam kau lah kan. Pastinya. Influencer teruk. Okay, so bila cakap pasal benda kat explore yang aku tak suka, yang kau tak suka, tak banyak.
Aku jarang buka explore. Tapi kalau contohlah aku buka sekarang, okay, sebenarnya nak tahu apps tu ialah apps tu macam mempengaruhi hidup kau ke tak. Kau bangun tidur kau buka apps apa? Kau rasa kau buka apps apa kalau selalunya? Aku kau tengok biasanya buka apps Okay, ni. okay, kau tengok Aku sekarang tengah buka Explore Tinker Studio. Semua perempuan yang berpakaian. Siapa yang ni? Siapa je ada password? Kau kan? Aku ban tapi aku jarang buka Tinker. Allah, salah lah. Tengok semua macam perempuan. bukan kau je. Bukan. Okay, kalau aku punya Explore aku kejap. Gambar-gambar gini macam tiba-tiba gambar ni macam how macam to DIY macam, macam. sebab aku follow yang macam facts. So maksudnya bila kau cakap macam kalau kau kebergantungan kita tu based on app apa kau buka, first kali kau bangun tidur kau buka apps apa? WhatsApp. Aku Muslim Pro. Cek waktu solat Okay, you Muslim win Pro. this round. Aduh. Taklah. Aku WhatsApp sebab memang kau kalau bangun pagi akan ada 100 lebih WhatsApp. Tak banyak. Tapi sebab aku rasa nak tahu siapa yang WhatsApp personal dulu. Kalau macam group tu macam kita tak pandang sangat kan. Faham. Takut ada benda penting lah. Yep. Sekarang ni dah banyak benda yang kita kena handle kan. So risau jugalah. Kau? Aku to be honest, Instagram dengan Instagram dengan Twitter. Tapi mana yang lagi dominan? Maksudnya kalau contoh internet kau ni boleh buka satu apps je, apps apa yang kau akan buka? I would rather sekarang Twitter lah. Twitter lah. Aku rasa sangat and then maybe duka cita. Kenapa? Apa kau tiba-tiba aku duka cita ni? Duka cita kat diri aku sebab aku tak habit aku bangun tak buka Twitter. Sebab kadang-kadang Twitter ada info yang sangat laju. Aku nak buat satu macam pengelasan, penguraian. Aku nak buat satu pengakuan. Okay. Aku rasa aku kurang sikit Instagram sekarang. Sebab aku lebih kepada Twitter. Tapi Twitter ni orang kata use at your own risk. Tapi Twitter ni dia dah membentuk aku menjadi seorang yang sangat bitter. Tu. Kenapa? I mean like selalu ada orang cakap kau kena following cleansing. Maksudnya apa yang kau follow tu yang akan shape kau punya behaviour ke online lah. Dia bukan bitter macam mana tau. Dia macam buat aku jadi macam judgemental teruk. Asal lah je tu. Macam asal kau nak cakap macam ni macam tu. Kenapa kau nak cakap benda-benda macam ni macam tu? Macam makan Milo dengan lychee. Ya, tapi macam kau tengok kan tu? Aku tak tengok, tapi macam banyak konten-konten yang macam penyuaraan yang aku rasa macam benda ni sebenarnya kalau kau simpan je kat diri kau sendiri ataupun kau cakap secara lisan kat kawan kau dan kau berdebat kat situ cukup. Sebab macam bila kau letak dekat Twitter, people ada tendency untuk macam salah faham and then try untuk rebut kau punya argument and then bergaduh-gaduh kat situ. Lepas tu macam pick sides dan sebagainya. Aku rasa macam benda ni sangat Lala tak ada apa kan. Lala tak ada apa-apa. So macam aku tak tahu patut ke aku macam pick side. Bukan, patut ke aku macam deactivate aku punya Twitter sebab macam just to nak cleanse diri sendiri ke apa ke. Macam aku rasa macam dia macam seolah-olah menarik aku ke dunia hitam. Tapi orang kata macam kalau kau guna Twitter dengan cara yang salah, then kau dapat salah. Tapi macam mana aku cuba berbaik tapi tak boleh lah. Aku tak adalah macam sampai macam nak pergi komen dekat orang ke apa ke. Kita dah habis kot pasal nak reply kot. Cuma je macam dia buat aku fikir sendiri lah. Bila dia buat aku fikir sendiri, itu yang berbahaya bagi aku lah. Kau bermonolog. Sebab bila aku fikir sendiri macam betul Pasal aku ada tendensi untuk fikir macam apa benda yang aku fikir tu betul. Macam make sense juga dia cakap ni macam tu walaupun benda tu salah. Padahal benda tu salah. Macam kalau macam kita macam discuss macam ni, it's a healthy discussion. Maksudnya kau ada kau punya point, aku ada aku punya point. Lepas tu kita argue and then tengok siapa mana yang betul yang sebetulnya. Tapi macam kalau kat Twitter and then kau buka Twitter and then kau ada, because dia dekat tangan kau sendiri, kau boleh buka dan tengok. So judgemental tu hanya one way je. Macam sifat judgemental tu hanya sebab orang tak tahu pun kau fikir apa towards that particular dia tak nampak statement. Dia tak nampak orang kata pun boleh ubah. Contoh dah sekarang kan, contoh mimik muka tak ada. Let's say Mamat muka DP senyum, tapi bila dia run, so orang akan fikir dia tengah senyum, ni bermain kot. Padahal tak tahu dia tengah marah betul. Aku rasa tu limitation of communication lah kat situ. So sebab itu aku rasa macam adakah yang salah sebenarnya culture kat Twitter ni? Adakah sebenarnya
Twitter ni satu means yang innocent, tetapi salah disebabkan culture yang ada dekat dalam ni yang dah didevelopkan oleh kita punya netizen ke Cancel apa culture ke. tu lah. I don't know. Banyak culture kat situ, banyak culture kat situ. Culture woke, culture cancel culture, macam culture lah. Itu lah. Boleh buka negara sendiri. So aku rasa maybe sekarang aku kena slow sikit kot on Twitter. Baca lah. Aku jarang je pun tweet. Tapi aku rasa semenjak aku rasa dah sebulan lah, aku rasa aku jarang buka Twitter. Aku rasa macam satu, dia punya lag dia ialah aku akan rasa ketinggalan. Okay. Maksudnya member kau cerita, let's say video baru ke benda macam baru, aku cakap dengan kau tadi, kau cakap kau tak tahu. Lost lah. Rasa macam alamak, rasa macam ketinggalan lah. Macam apa? Fomos apa? Mofo. Oh. FOMO gila. FOMO. Tapi tu lah, bila lama-lama kau fikir, alah aku tak tahu pun tak apa lah. Tapi problem untuk aku kena tahu sebab aku buat terlalu lagi. Kalau contoh aku tak buat terlalu, aku tak terikat, aku rasa aku akan relax Tak relax lah. Tapi kau pernah tak rasa perasaan di mana engkau akan dapat sesuatu info yang sangat maksudnya credible? Ada. Tapi bila kau antara yang terawal dan kau rasa aku kena sebarkan. Bukanlah benda itu yang teruk. Sebab aku dulu masa aku jadi benda tu masa Kobe Bryant yang case crash landing tu. Kebetulan aku terjaga dari tidur pukul 3 pagi. Mungkin setan kacau ke apa. Dan aku buka Twitter, dan time tu zaman tengah rancak agak tengok Twitter. Dan aku dapat Kobe Bryant punya news masa tu. Dan aku rasa walaupun pada time tu pukul 3 pagi orang Malaysia masih tidur, kau ada tendensi untuk I need to tweet something about this sebab aku antara orang pertama. Kau pernah macam tu tak? Tak pernah Sorry. Kau pernah tak? Aku tak macam tak ada. Aku bukannya seorang yang macam meraih apa-apa yang perlu diraih. Tapi aku rasa itulah perasaan seseorang manusia yang contoh aku at least follow the credible news which is pasal not influencer lah, big star. Okay. And they credible. Tapi kalau let's say contoh aku tahu pasal aku tahu Adli punya back story, drug story. Drug story. Ayolah, maksudnya, Adli penagih ke? Saja aku Ah. tukang create story. Tapi Adli influencer, tapi aku tahu back story. Lepas tu orang yang tahu tu aku tak sabar nak sebarkan. Aku rasa itulah perasaannya macam tu. Oh my god, kau tahu tak benda ni baru jadi semalam kat aku. Okay, aku tahu satu cerita yang tak ramai orang tahu pasal Sipolan. Dan aku hanya share maklumat tu dengan seseorang. Okay. So tiba-tiba berlakunya pasal Sipolan ni viral dekat Twitter. Okay. Dan benda yang dia viral tu benda something related, bukan related macam ada bobo bacang. Macam kau boleh relate dengan apa benda yang kau tahu pasal Sipolan ni. I was this close to share dengan orang yang berkongsi maklumat dengan aku ni. Macam some sort of macam patutlah aku tengok ni macam mana. Tapi oh my god, aku punya tahan diri sebab aku rasa ni kan sekejap lagi jadi fitnah ke apa kan. So macam aku tahan gila-gila, so aku macam tak share. Sebab itu aku cakap aku punya hidup ni, Twitter ni dah jadikan aku orang macam gini. Kau faham tak? Tapi aku rasa sekarang baru aku faham kenapa ada orang yang macam tu. Macam kita kan selalu duk bash, aspa kau ni. Tapi dia kau lalu kat tempat dia. Okay. Dia macam tu macam ni lah maksudnya pemegang moho-moho besar. So maksudnya macam, tapi aku Alhamdulillah aku macam stop diri aku daripada buat benda tu. Sebab macam kita tak tahu sahih ke tak. Satu lagi kita macam ini hanyalah, walaupun kau ambil satu intipati dekat satu tempat ni dan kau bawa secara offline. Kau bawa secara offline. Aku still rasa benda tu is not right lah to do. Kan? Betul. Sebab macam, dan lagi tu kalau benda tu boleh menyatukan career orang tu. betul. Kalau contohlah engkau tukang sebar, lepas tu benda tu tak betul, Yes. dan ruin kau punya hidup pula. Betul. Satu hal. And then to have an opinion on something, on a particular thing that doesn't that has nothing to do with you pun aku rasa macam macam tu Susah, susah. Macam even aku pun mesti lagi buat benda tu macam tu, buat benda macam tu sampai sekarang. To have an opinion, to voice out your opinion on particular thing yang macam that has nothing to do with you, tak ada kena-mengena dengan kau pun, tapi kau tetap gak nak bersuara tentang ni. Aku pun ada tendensi untuk buat benda tu dalam kehidupan seharian. Which aku rasa sebenarnya tak okay tu sebenarnya, penyakit tu sebenarnya. Betul lah. Tu macam orang cakap, siapa pernah cakap, aku rasa Adli kot,
apa tu macam apa, you have the right to apa? Bagi aku kau ada right untuk tahu, tapi kau tak ada right untuk macam Bukan tahu dia macam apa, free speech kalau kat US. freedom of speech. Okay. Kau nak freedom of speech tapi kau tak ada freedom of intellectual, something like that lah. Faham. Ya, sepatutnya macam memang sepatutnya kau nak ada freedom of speech, kau kena ada freedom of kau kena tahu courtesy dan sebagainya. Sebab macam benda-benda yang tak okey selalu akan end up tak okey weh sebenarnya. Yelah. So ya. Tu macam negara kat US lah. Fasal free speech. Okay, let's say kan yang baru-baru ni dekat US, ya, ada orang disarankan untuk pakai mask. Wajib lah macam kita okay pakai mask. Okay, kita ready. Okay kan. Business semua boleh boom. Sana tak nak pakai mask. Tak nak pakai weh. Apa, my body my choice. Ya. Ya, lepas tu dia cakap COVID propaganda, aku tak boleh belah bila dia cakap propaganda. Berapa ramai orang mati dah cerita dia. Aku tak faham itu propaganda nak kurangkan populasi dunia lah, which is kalau kau fikir secara logik Twitter, ya. Ui, macam betul. Macam betul kan. Tapi nyawa orang kot boleh dibuat main. That's why kan, sebab ada orang mati dan macam mana, dan banyak aku tengok dekat Twitter orang komen, orang macam especially orang yang kat luar komen pasal COVID ni, dia orang macam marah sebab yang meninggal tu dia punya family, member semua. So maksudnya evidence tu dah ada. Betul. Kenapa orang macam still lagi ada puak-puak yang ignorant ni, tak nak terima? Tak kena kat dia kot. Mungkin lah, tapi macam buka mata, benda simple lah kot. Itu lah sebab orang dah, bukannya orang nak nak rampas hak kau supaya tak pakai baju ke apa ke. tak, masalahnya nak rampas hak dia pakai baju, dia lagi suka. That's why. Suruh tutup tak nak. Tutup tak nak. My body my choice. Yes, my body my choice. Paling aku tak boleh belah. Okay, tapi berbalik pada topik asal kita, apa explore. Explore. Okay, tak. Speaking of explore, sebenarnya macam apa benda yang aku nak tanya kau tadi, sebab dia berkait dengan kita berdua lah. Sebagai manusia ataupun orang-orang yang dah kahwin. Band sekali lah kan, takut tak include pula. Apa yang nak promote ini? Ada nak promote apa hari ni? Facebook kau lagi. Alah, setiap minggu nak promote Facebook kau. Facebook kita orang macam mana? Kita berdua okay. Dekat explore aku, yang aku dah not interested tu adalah macam okay, aku just nak clarify yang bila aku bercakap tentang isu ni, aku sekelumit pun tidak ada rasa cemburu ataupun rasa macam tak puas hati ke dengan situasi ni. Tetapi aku just nak tahu apa pendapat kau tentang PDA, Personal Device Assistant. Alexa. Ketun. Ben, apa PDA, Ben? Public Display of Affection. Public Display of Affection. PDA. Oh tu tak ada kan? Tak ada. Oh tak ada. Okay. PDA. Public Display of Affection. Okay, so aku kau punya ini bagi aku hanya personal opinion lah. Bukan personal opinion. Aku tak nak ulas pasal yang belum kahwin, sebab benda tu kita dah tahu memang tak boleh. Masalah lah. Tak boleh sebab agama dan sebagainya lah kan. Tu dah ada, which kita tak sentuh lah. Tak nak sentuh lah sebab kau dah pun tahu itu tak boleh dan tak boleh. Bagi yang dah berkahwin. Maksudnya macam PDA dengan orang yang dah berkahwin dekat social media. Dia ada apa pendapat kau? Macam band dengan Najah. Main kucing. Okay. Ada je. Dulu band pernah ada kutuk orang PDA. Lepas tu dia PDA. Baru kau tahu lah. Tak ada mic habis. Tapi berbalik pada tu, aku tengok a certain degree. Okay. Let's say kalau orang tu jarang tunjuk, dan kalau tunjuk sekali, aku rasa macam sweetnya dia macam faham. Macam special occasion kan. Tapi kalau kau hari-hari aku bila kau bercakap pasal tengok degree tu, dia ada level. Dia ada level macam setakat dekat meluahkan rasa cinta dekat IG, dekat caption, ataupun ada lagi satu level yang macam letak dekat, yang paparkan dekat gambar dan sebagainya. So macam mana kalau, sebab aku tahu kau tak buat, sebab kau punya IG hanya kau punya diri sendiri. Kau memang entitled teruk. Entitled teruk. Aku dengan bini pun kita pun ada firm stance lah tentang benda tu, which is off camera, offline kita perlu, online tak perlu. That's why the
DPA, PDA. Tu. DPA. DPA lain gila. Okay. Kau jangan sebut DAP. Tak. Tu kena kecam. Tapi tu lah, aku ada lah macam ada satu tu video yang macam yang time tu dia photoshoot wedding kot. Lelaki tu pakai baju Melayu putih dengan bertanjak dengan perempuan tu. Lepas tu lelaki tu macam cakap kat perempuan tu masa tu tengah photoshoot, muka perempuan tu kat sini. Lepas tu dia pandang perempuan tu, lepas tu dia cakap I love you. Aku cakap, sweet gila. Maksudnya benda tu is not kau cringe bagi aku the situation is romantic sebab dia bukan intentionally. Maksudnya dia tahu dia tak tahu kamera tu nak ambil benda tu. Dia akan cringe bila dia the thing is macam okay, bagi aku pula adalah bila kau post it up, regardless kau sedar ataupun tidak situasi tu. Tapi bukan orang yang tu yang post. Maksudnya orang lain yang post. Itu aku cakap okay, sweetnya. Faham. Dia kalau yang post sendiri ni tak, okay. Dia 50-50 lah. Aku faham level. Okay, sekarang ni kan bila start pada MCO adalah okay, ni adalah pengakuan yang geli. Tapi aku Kau macam tu. Tak, aku start obsessed tau dengan aku punya husband. Start daripada MCO. Bila kita orang macam spend banyak masa together apa semua kan. So aku dah start obsessed tau dengan husband aku. Tapi macam aku jarang letak yang dekat IG lah. Maksudnya dekat social media. Okay. Sebab sebab lagi aku tak bagi. Yang kedua sebab dia geli lah kan. Yang kedua aku rasa macam okay, argument orang adalah macam biar dah halal. Tapi orang yang tak halal tengok. Tapi macam bagi aku benda tu something yang sacred yang macam kau tak payah share bagi semua orang tengok. Betul lah, betul. Ini contoh-contoh dia adalah macam ni contoh PDA yang aku tengok kan. Dia dekat dalam, mostly kalau kat dalam caption aku okay lagi sebab aku jarang baca caption orang, so aku macam tak pandang benda tu, so aku macam tak adalah nak over analyse ke nak overthinking ke apa. Bila dekat gambar, so maksudnya mouth gambar ada ke? Ada bro. Mouth to mouth. That's why aku rasa aku punya explore ni tak apa-apa. Itu aku cringe lah. Kalau cakap setakat peluk okey lagi. Lepas tu something yang macam ada yang sampai part macam suggestive lah. Maksudnya benda tu macam pegang di bahagian yang tertentu. Kalau tidak, tak adalah challenge tu waktu raya. Yang challenge challenge grab tu. Grab challenge. Oh my god. Kau faham tak? Aku terlepas benda tu. Aku tengok satu gambar je. Tapi aku nak juga tengok semua. Kenapa ya kau nak tengok semua? Aku nak kaji. Aku nak tengok apa yang kau nak kaji, Haikal? Not the physical. Aku nak kaji the type of people yang want to do that challenge. Aku nak tengok dengan mata aku. Okay, orang macam ni. Oh, okay. Lepas tu aku boleh buat conclusion. Aku punya apa orang cakap, aku boleh stereotype lah. Faham. So maksudnya aku just nak tahu kenapa people decide macam benda-benda yang sweet, benda-benda yang macam simple-simple ke apa ke, aku okay je lagi. Macam banyak je yang aku follow macam pasangan-pasangan yang dah berkahwin yang cerita pasal hari ni apa jadi kat dalam keluarga dia, apa jadi dengan anak-anak dia, apa jadi dengan dia punya husband ke apa ke. Tapi when it comes to macam gambar yang macam dia bagi suggestion untuk kau fikir macam kenapa kau kena post macam gini lah. Orang lain bagi aku adalah macam ramai je orang yang berkahwin dalam dunia ni, ramai yang akrab, ramai yang macam hubungan suami isteri dia orang memang sangat tip top, tapi choose not to like macam display to public. Tapi aku rasa majority pun akan setuju dengan kau yang tunjuk sweet dia suggestive gesture tu yang orang aku rasa tak okay. Aku rasa dalam dalam kita punya community, aku rasa benda tu memang sangat tak okay. Let's say macam kalau gambar kau pun yang pakai macam seksi pun can bring something towards yourself kan. Dia masuk macam aku punya episod lah. Orang cakap episod aku yang minggu sebelum tu yang orang cakap apa ni, baju aku menimbulkan fitnah. Tapi bagi aku nampak baju band lah, nampak kau yang nampak kan masa shoot. Sebelum tu lagi seksi apa saja je aku tahulah inner. So aku minta maaf kalau benda tu memberi cadangan. Tapi bagi cadangan apa? Cadangan video TikTok. Tapi bila sebelum aku keluar, aku tengok, aku rasa dia macam okay. So aku tak pakai lagi lah kot in the future. Boleh tapi jangan boleh lah. Maybe aku macam akan pakai tudung tutup macam ni lah, InsyaAllah.
Tapi okey, dia lari prospek ni cerita. Cadangan. Dari cadangan. Okay, kalau perempuan kalau pakai macam tu, itu sebab untuk matching. Okay, ini kau punya side lah. Aku tahu lah, mungkin ada orang lain macam pakai, adakah pakai nude colour tu, nude colour macam panggil. Nude colour tu adakah untuk menunjukkan yang kau sebenarnya the dress need to be something nude, ataupun sebenarnya untuk matching colour. Faham tak? Macam tu lah, orang tu pakai dress tapi sebab dia ada bertudung, dia need to pakai nude colour supaya nampak macam it's elegant dari segi point of view of the baju. Okay, aku pakai baju tu, the reason why aku elakkan pakai baju inner warna hitam adalah bila aku pakai inner warna Nampak hitam, macam cleaner. bukan, bayangan badan kau lagi obvious. Okay. So kalau kau pakai, macam bagi aku, kalau aku pakai new colour yang macam sama dengan baju belah luar, dia punya badan kau tak terbayang sangat. Macam tu, bukan tak terbayang, maksudnya siluet kau tak nampak sangat. So kalau kau pakai dengan warna berbeza, orang sebab baju tu yang belah luar memang dah jarang. So orang boleh nampak bentuk badan kau bila colour dia berbeza belah dalam. Yelah, macamnya macam zaman sekolah kan, perempuan disarankan pakai baju singlet putih. Macam kan kau tahu lah, budak sekolahnya baju kan sangat dipis perempuan. Dan kalau contoh kau tak pakai inner putih, baju macam baju singlet tu, kalau kau pakai celoreng dalam tu yang colour dia tu akan nampak obvious kan. Kalau kau pakai fluorescent, hijau fluorescent, nampak which is tak tahulah, give suggestion lah. Tapi tu punya cik pasal. Yelah, ada je yang sengaja pakai macam tu. I mean like macam, boy, kita tak boleh nak judge lah orang yang pakai macam mana. Band je judge aku. So berbalik pada PDA tadi, aku rasa macam bagi aku tak tahu kalau orang lain on a same boat atau same page dengan aku ke tak. Cuma aku rasa macam benda tu dia tak adalah sampai menimbulkan fitnah, tapi it's just macam aku rasa macam dia nimbul fitnah, Fah. Walaupun benda tu halal, benda tu adalah something yang kita perlu simpan. Betul. Tapi aku tahu lah kan, macam sebelum ni pun ada ramai je influencer yang buat suggestive post yang mulut ke trakea orang lain. Mulut ke tekak. Kan. Pun kena kecaman juga. Tapi maksudnya orang okey, orang sebenarnya tak jealous pun dengan relationship kau tu. Ya, aku rasa aku tak ada jealous sebab aku pun ada lelaki sendiri kan. Kan. Tapi aku macam bila sometimes bila aku tengok gambar ni, gambar-gambar yang macam tu, sometimes dalam hati aku macam okay, sekarang apa benda yang diorang daripada display tu sebenarnya niat tu apa? Niat tu macam nak meraihkan cinta ke, tapi macam meraihkan likes. meraihkan likes ke dan komen engagement ke, ataupun meraihkan kebahagiaan diri sendiri ke, macam mana ke. So tapi aku tak adalah macam ini kau post ni confirm ni, tak. It's just macam aku rasa macam benda tu tak berapa sesuai sangat kat dalam masyarakat kita. I mean like especially, memang again freedom of speech, freedom of tapi macam tapi intellectual kau tak freedom lagi. Ya, sebab macam cuba bayangkan sebab kita punya Instagram tak ada age restriction. Betul. Baby pun ada Instagram. Walaupun dia, baby tu tak dia tengok. memang ada age restriction, tapi boleh ditipu dengan tanpa sebarang restriction. Yes. Kau bukan kena hantar gambar surat beranak kau ke apa ke. Sebab kalau contohlah, you must be 18 years old and above. Yes. Tapi kau boleh je tukar rasa tahun kau. That's why. Bukan yang kau kena bagi IC. Aku rasa lepas ni, aku tak tahu. Tapi kalau buat macam tu, nampak sangat kita ni macam rigid dan terlampau komunis punya. Bukan komunis tu I mean like the mental of. Faham tak? Maksudnya? Kalau kita setiap kali kau nak buka sesuatu apps, download satu apps, satu kau kena bagi kau punya ID. Leceh. Betul? Susah tak? Tu dia akan jadi macam breach of personal freedom, personal freedom of speech. Kan detail semua kan untuk kau share online. So aku rasa macam wow, risky ke situasi risky ni. Tapi tapi macam daripada zaman kita dulu kan, nak buka satu website kena 18 tahun ke atas dan kau tipu umur kau. Website apa tu Haikal? Mana aku tahu website Kari ngeri. Haikal biasanya yang minta yang 18 tahun ke atas tu semua yang menakutkan. Tak. Game. So selepas ini adalah orang-orang dewasa, sepatutnya kita jadi teladan. So sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita nak post supaya betul. orang tak salah faham kat kita, ataupun kita pun macam
post something beneficial lah kot dekat semua. Bukannya hanya untuk kita punya target audience saja, tapi macam orang yang encounter kau punya post secara tiba-tiba, unless kalau kau private kan. Private lagi lah. Itu lagi kau jagalah. Maksudnya kalau kau ada kau ada spreadsheet dekat rumah, kau check followers kau tulis Faham? Betul? umur kau orang. Dia kau boleh cover lah, control lah. Okay. Repeat tu. So Okay. kita nak ke second ni. Okay, kita terus ke soalan Kita pendengar tak ada, dan penonton. Kita tak ada ni Tak ada. Tak ada. Sekarang kita terus lanjut. Okay, jom. Kita dah minta soalan-soalan daripada kita punya pendengar peminat. Alah, peminat geli. Kita punya kawan-kawan. Peminat Haikal cakap. Kita gelilah. Okay, kita akan tanya banyak juga macam biasa. Walaupun post ni tak sampai 24 jam tapi dah ramai. Ramai Okay, dia ni daripada Naim Mesis. Oh, Nemesis tapi dia Naim Mesis. Naim Mesis. Naim Mesis. Hello Naim Mesis. Saya tak ada soalan, tapi Okay. nak tanya, mengapa harga barang mostly nombor 9 kat belakang? Contoh RM19, 99 sen ataupun 90 sen. I always wonder. Aku selalu nak tahu kenapa. Dulu kita pernah belajar marketing dekat Sorry, degree. aku belajar language. Ada kena-mengena. Okay. Marketing maksudnya manusia adalah sangat suka dengan nombor yang kurang. Ganjil. Bukan ganjil. Ganjil tu satu aku nak belajar. Tapi dia macam suka dengan nombor tu. Let's say harga dulu okay, item yang sama, dua kedai berbeza. Satu jual RM17, satu jual RM6.60. Kau beli mana? RM6.60 lah sebab lagi murah. RM16.90. Beza 10 sen. Tapi kau akan pilih mana? Kau kata satu kedai RM7, lepas tu satu lagi kedai Tujuh- RM16.90. Aku cakap laju sangat. Satu kedai barang yang sama, satu kedai RM17, satu kedai lagi RM16.99. Okay, tak main 90 sen, 99 sen. Kau ambil mana? 99 sen, confirm. Walaupun selepas kau kat cashier, dia bunda kan. akan Jadi 17 jadi juga. 17. Itu perception. Dia main offer perception. Dulu kalau Bukan scam. bukan scam. Dia perception macam contohnya. Scam lah. Okay, Kau akan tengok nombor depan. Okay. 17 ke 16. Oh, 16 lagi murah kot. Kau lagi prefer seminit ataupun 60 saat? seminit. Sebab apa? Numbers. Oh. Okay, kalau itu dari segi numbers lah. Maksudnya 1 minit lagi macam 1 minit. Okay, dia dengan 60 saat. Banyak. Macam lama lah. Dia seminit, 1 minit je. Game of perception lah. RM16.99. Bukan lagi banyak nombor daripada RM17 tu. Discount. Tak, sumpah tak boleh relate dengan benda kau bagi tahu tadi. Bukan, maksudnya human tend to nak menyenangkan hidup dia. Dari segi numbers, mana yang macam menyenangkan hidup dia, macam okay, let's say numbers dari segi harga lagi murah, lagi kau nak beli. Padahal sebenarnya sama. Sama je. Kalau dari segi time, kau akan prefer yang kau nampak nombor sikit. Faham. Macam tu lah. Sebab tu lah banyak kedai sekarang lagi-lagi kan sistem kita kalau 25 sen bunda kan Epic 26 ke 27 Sebab kita dah tak ada 1 sen sebab kita dah buang sistem 1 sen. So banyak kedai kalau kau perasan dia akan try main harga 46 sen ataupun 23 sen. Tapi dia orang akan bundakan lah Dia akan kepada bundakan nombor yang lebih atas. Lebih rapat. Kalau contoh Kalau 23 sen mesti dah 20 sen. kan? Dia takkan turun, dia akan Maksudnya Naik. dia bundakan nombor yang lebih banyak. Scam lah aku. Technically scam lah. Scam atau orang lah. Oh, okay. So nak immersis dia dapat jawapan dah. Tapi kalau perempuan selalu orang tanya, kalau perempuan okay, let's say harga sama sebelum sale dengan selepas sale, tapi selepas 70% adakah ia akan mempengaruhi korang punya buying behaviour? Let's say sebelum, Of course lah. Kau perempuan dengan diskaun macam kembar. betul Perempuan dengan sale, perempuan dengan diskaun. Perempuan tu, kalau kau tengok bentuk diskaun tu pun macam perempuan. Macam perempuan sikit yang macam kosong yang peratus kan. Oh bang. Atas bawah ada. Atas bawah ada bulat tu kan. So nampak macam perempuan sikit. So maksudnya perempuan lagi suka. Maybe itu cara maksudnya macam Scam kedai. Generally semua orang suka diskaun. Tapi kuasa membeli sebenarnya banyak dekat siapa? Perempuan Perempuan kan. lah So of course lah perempuan suka diskaun. Tapi pernah tak kau Walaupun harga dia sama. Tapi pernah tak kau kantoi dengan kedai tu yang harga sebelum sale dengan selepas sale sebenarnya sama? Sama tak pernah. Tapi yang Hampir. macam kurang sikit je. Ada. Okey, berapa kurang tu? Macam kalau aku pergi dekat Kedai beli baju.
beli baju. Sebab harga asal dia maybe dalam 129. Okay. Dia boleh turun dia punya sale tu sampai 30. So maksudnya 30 tu adalah harga yang kau mampu terima untuk bahan tu, untuk barang tu, faham tak? Maksudnya kau 30%. tak rugi pun. Oh, orang kedai lah. Sebabnya kan siapa nak turun harga yang macam akan mendatangkan kerugian? Melainkan kedai tu nak tutup lah. Melainkan kedai tu nak tutup Tapi kedai aku pergi ni dia tak pernah lagi tutup. Tak pernah lagi. Dia macam, tapi dia selalu sale. Tapi macam harga asal 129, tapi bila sampai sale dia 30. RM1. RM39.90. Oh. So maksudnya kenapa dia nak buat sale dengan barang, bila satu baju tu sale, semua baju yang sama kan sale, right? Kenapa dia boleh turun sampai RM39.90? So maksudnya kau kena scam kat situ harga. Maksudnya yang lagi RM60 tu. Lagi not even RM60, lagi almost RM100 tu adalah untung dia saja. Harga brand. Ya. So maksudnya macam aku selalu macam bengang dengan situasi tu Yelah kalau macam tu. That's why aku beli baju ketika sale sahaja. Tapi mostly perempuan tak. Yelah, ada perempuan dia tak tunggu pun sale. Tak tunggu sale lah. Aku adalah orang yang akan tunggu sale. Fast fashion ke ataupun tak ke, semua aku tunggu sale. Tapi kalau contoh barang tu barang sama, contoh let's say brand A dengan brand B. Brand A yang high class, brand B yang tak berapa kelas, tapi dari kelas sikit. Tapi barang yang sama, kualiti yang sama, kau Brand prefer B mana? grade A tu. Takkan sebut nama. Maksudnya Dia jual kasut ni, design ini. Cuma bezanya design ini dimiliki oleh kedai A. okay. Tetapi kedai B telah mengambil design yang sama, dia olah-olah sikit, tetapi comfort, selesa, design almost the same, identical, dan jual murah. Kau lagi prefer yang mana? Aku akan ambil the brand or the aku akan pergi kepada authenticity. which is A. A. Oh, kalau aku pergi B. Oh, tak terkejut. Hence kasut aku ada Hands sekarang Lazada. Balenciaga. Aku kasut Y3 aku apa yang lopeknya. Hong Kong punya. Tak, aku beli yang kasut yang Y3, Y5 ke apa. Lagi banyak tu mana Y3 lepas, tapi kau beli yang Y5 nak lebih. Itulah. Faham. Aku tak brand conscious ke. Macam Capik mungkin brand conscious So lah. kau okey je lah pakai barang-barang counterfeit. Dia kan counterfeit. Dia ada satu term ni di mana aku dah tengok satu video khas di mana Grade A, grade B, grade C. dia macam dia tanya kenapa, aku lupa video dia pasal apa, tapi contoh let's say ni keluar nama brand terus lah. Okay, kenapa baju keluar dekat brand apa yang besar kalau Mas Saleh punya baju? Aku tak tahu. Adidas lah kata. No, tak nak lah. LV keluar baju ke? Tak, aku nak yang baju perempuan yang macam pakai ni apa? No, itu okay. Forever 21 akan come later. No, Okay, Padini akan come later. katalah macam Michael Kors. Okay, Michael Kors tu brand lah kan. Okay, Michael Kors keluarkan satu baju. Wah, kenapa kita bother nak discuss benda Okay, lagi? satu baju dress. Baju dress Michael Kors. Fashion ini. Dia memang kalau kau tengok ni, okay, ini Michael Kors punya. Tak, Michael Kors yang keluar, Michael Kors yang tiru tu. Not even. Michael Kors yang daripada China. Tak, tetapi diorang ada something called license something di mana Kau Zara, Padini, Fast Forever fashion 20 punya ni. Fast fashion, yes, that. Kau ada baca? Aku baru sebut fast fashion tadi. Dia nak juga aku ada baca pasal fast fashion tu lah. fashion lah. Tapi sekarang ni fast fashion ni adalah isu yang besar. Ya. Sebab orang ramai boycott fast fashion sebab Which is Padini, Forever 21, Zara, apa ni, H&M sebagainya. Sebabnya diorang lingkupkan industri asal. bukan part itu, part pasal labor punya abuse. Oh yeah, sebab nak cepat kan. Yes. Sebab tu lah kalau contoh baju tu keluar sebulan dekat Michael Kors tu. Michael Kors pula. 2 Brand minggu. yang ketiga. Dia- Michael Kors Itu Michael yang Kors. itu yang kat uptown. Sebab tu dah cepat kan, 2 minggu dah keluar kan. Design yang sama yes, kan. and then diorang macam banyak Diorang design yang ya. bulk kan. Teruk susah nak beli baju. Sebab tu aku dah tak support dah. Last aku beli adalah sebulan lepas. Itu adalah kali terakhir aku beli
fast fashion punya baju sebab Lepas tu lepas kau dah tengok video tu, kau tak beli dah? sebab bila dah keluar pasal macam diorang Child labour semua. child labour, lepas tu labour abuse apa semua tu, so aku Labour macam, abuse tu buat macam mana? Bayar sikit lah. maksudnya contohnya macam kilang dia dekat Bangladesh, lepas tu dia guna banyak labor, banyak untuk buat benda tu sebab benda tu macam kau cakap singkat, cepat, fast. Dia cepat, so labor bertambah lah. Maksudnya kerja bukan pekerjaan, maksudnya kau punya Work time. working hours apa-apa semua tu bertambah. So tapi diorang tak bayar. Ataupun pay dia sangat-sangat rendah. Yelah, aku dengar sampai $1 Sebabnya sebulan. bila kau, okay, the thing is macam bila kau fikir balik, kalau dia jual dekat ni, kalau dia jual dekat macam katalah H&M, satu baju can go up until like 100 lebih. Cost dia Cost dia berapa? RM1. Mana tahu kan. So Gila. start pada tu aku macam tak kot. Maybe kita boleh fokus kepada High fashion. tak mampu. I mean, So, like, aku kita rasa- thrift je lah. Thrift sustainable fashion. Trip and also support local lah. Macam Yes. Asli Ayaya baju free dah promo ni. That's why baju asli dalam ada lagi 4 helai ke? Baju asli dapat helai dah. Hari tu dia beritahu aku ada restock, tapi kalau dah 3-4 Aku dah helai. ada 4 helai dah dapat. Oh, dah 4 helai. Dapat kau ajar. Aku ada beli Kau ajar. Yelah, belilah. Okay, Kau ajar dah so- dari collection banyak tu. So okay, so banyak sebab Yaya banyak bagi. So thank you Yaya. Ya. Okay, so next question adalah orang tanya bincangkan pasal pinjaman Caprice. So kita orang tak nak bincang Tak nak, kita because orang- macam Sebab diorang dia- hanya influencer. Bukan, satu lagi dekat internet. So, Kat internet yang cakap, kalau kau tak tahu apa kau diam. Yes, diorang hanya influencer sebab kalau nak bincang pasal tu, we would rather to have like someone yang memang ada At least ada orang yang pakar. ada tu. pakar, memang ada sijil dan memang ada credibility untuk bercakap. Apa pendapat korang pasal okay, adakah Tinker sedang bergelut untuk wujud sebab ramai kenapa nak cakap kita bergelut? Bergelut, kita tengah buka TikTok. Baru buka That's TikTok. why. Adakah Tinker sedang bergelut untuk wujud sebab ramai pekerja dah berkurang kerana Kita tengah membesarkan empire kepada TikTok. Yang tu Adli akan berjoget. bodoh lah. Okay. Kenapa perlu ada bias dalam industri hiburan Hollywood dan Korea? Diorang tanya ilmiah tu. Sebagai Ellen DeGeneres. Aku Sebagai wakil the YG. okay, daripada YG. Malah Kenapa orang ni? Ke maksudnya bias sebab orang kata contoh compare filem, okay, Hollywood lagi bagus daripada Korea ke? Okay, let's say itulah yang dia tanya lah. Sebab ni soalan tak habis ni. Tak, aku rasa macam kalau kita biasanya artis-artis Hollywood ni, kalau kita minat itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi bila macam kalau kita minat Korea, K-pop ke Korea ke, orang ada satu out of the norm. macam stereotype yang macam kenapa kau suka Korean Sebab dia benda baru. Macam dulu macam kenapa kau minat indie pop? Kenapa kau couple dengan band indie punya saxophone? Tapi mungkin benda baru kot. Sebab ada orang tanya baru kat aku. ke? Aku rasa K-pop dah lama sebenarnya. Dia K-pop dah lama, tapi I mean the wave. Aku rasa maybe because macam orang tak suka dengan diorang punya culture kot. Which is? Culture Makan kimchi? dia punya bukan entertainment culture diorang Which is? Maksudnya Okay, macam aku tahu ni. dulu-dulu punya quality music ke dan sebagainya. So sekarang bila macam younger generation dah mula buka dan menerima lebih banyak, orang kata genre apa semua yang ini, yang maksudnya K-pop semua masuk dengan telinga diorang, and then diorang Walaupun ada, tak faham lah Jigule Ami Jigule. And then maksudnya macam maybe diorang ada build satu bukan relationship, tapi build ada satu macam sebab sama-sama Asian ke apa ke, so macam maybe kita macam pandang sikit lah. Tapi sekarang aku older generation lah maksudnya. maybe tu mungkin lah sebab sekarang And then appearance kot maybe. sebab dia Chinese. No, bukan. Kau jangan racist boleh tak? No, I mean dia like Asian look lah. I mean ni. Sebab macam lelaki-lelaki diorang maybe nampak macam a bit feminine compared to lelaki-lelaki yang macam bukan Hollywood type of hero Yes. Okay, Tapi sekarang ramai je yang macam hero apa drama-drama dia yang macam memang handsome. K-drama lah. Ha. Tapi K-drama dia pun diterima peminat. Dan aku tengok rasa itu kita orang tengah kaji tengok Blackpink ni lagu baru lah. Wow, again kenapa kau yang Tak, kaji? okay. Dia cerita macam ni. Kita tengok Blackpink. Lepas tu kita tengok Dola.
Dola siapa? Dola ialah band macam K-pop yang kat Malaysia tu. Okay. Dola kenapa dia? Dola. Bukan dola lah. Dia Dol A. Dol A. Dola kenapa dia? Macam bunyi macam ni je yang penyambut baby lahir. Macam Dola. macam FM. Dola tu. Bodoh lah. Tu Itu FM nama- Astro. Itu abang Dola cantik. DOLLA kot. Gila DOLLA double L. DOLLA lah. Adli selekeh Dola. lah kau. DO Hayo Dola. Musical group Malaysian kan? Malaysian okey. Ini dia kumpulan Dola lah. Dola. Angel, Sabronzo, Shasha dan Tabby nama dia. Bukan tajuk lagu. Dola make you wanna. Dola make Dola make you wanna. Oh. Bukan siapa? Dola make you wanna. Kenapa korang Kenapa ada diskriminasi dekat Dola? Taklah. Patut ke aku tengok dia punya video klip sekarang? Later, which is aku tengok dah aku agak skeptical dengan nak tengok video tu untuk gelak-gelak, tapi aku surprisingly dia punya Bagus. quality video lagu letak tepi lah. Sebab atapa je lah. Tapi dia punya video klip dia something new lah, fresh Okay. lah, maksudnya effort. Itu je aku cakap, video klip dia effort. Effort. Faham. Lepas tu baru aku tertengok UK ada group macam Blackpink juga. Ada 2 orang Mat Saleh. Tu aku cakap dorang punya. Dia Mat Saleh ke? Dia Mat Saleh? Tak. Yang ni aku tengok lepas tu kemudian dia terkeluar suggestion. Okay. Kita tengok komen. Kat komen tu ada orang compare. Dola is better than something group ni. Group ni ialah datang dari UK. Little Mix apa? Not Little Mix. Diorang memang konsep bukan Little Mix. Konsep diorang memang ialah Blackpink. Oh, okay. Tak aku cakap Blackpinknya punya pengaruh ni dah kuat gila. Wait, rupa pun macam sama. Ada seorang muka macam Lisa. Rambut pun sama. Ya, adalah dia dah. Okey lah. Sama. Kan jadi kan cakap kita tak support pula local. Tapi okay, semoga berjaya untuk Dola. Semoga berjaya Dola. Dola, okay. So, Maksudnya dia punya sekarang ni kalau nak cakap nak compare Korean punya industri dengan Hollywood, sebenarnya dah lebih kurang sama in terms of music filem belum lagi, bukan dah boleh. Cuma bezanya sebab kau dah Hollywood tengok belum filem diorang? best. Filem diorang gempak-gempak Memang gempak, tapi maksudnya the staple of the biggest industri dekat dunia ialah Hollywood. Yelah. Which is diorang susah nak tukar lah. Memang takkan bila-bila boleh tukar lah. Sebab big game player semua kat sana. Universal bla 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 semua kat sana. Resource semua banyak lagi kat sana. Betul. Macam kalau dekat Asia maybe kena macam cost dia lagi extra ke apa ke tak? Tapi tu lah maksudnya even orang sekarang kalau nak cakap kena Hollywood, dia tak standing Hollywood, tak boleh cakap itu tu, tak standing dunia music industry kat Hollywood, susah. Diorang dah recognize kot. Gila pecah rekod YouTube kot. Even by Hollywood sekali diorang dah recognize benda, diorang punya pasaran dah masuk sana. Kau bayangkan Jimmy Fallon buat konten banyak dengan diorang sebab nak cloud chase. Adli je tak nak buat dengan K-pop. Kau jangan datang sini. Boleh lah, kita boleh jemput Dola. Boleh lah. Nak keluar CCTV lah. Alip lagi advance lah. Bayangkan Alip sebelum diorang keluar video klip, Alip dah lock. Oh ya. Alip Alip level. Alip straight A. Tadi balik pada seorang lagi point, Amran nama dia. Dia cakap kenapa still have a discrimination towards this industry. Sorry, aku ban ada kat sini. Aku macam terikut dia betul dengan kau. Kriminasi tu. Kenapa ada? Kenapa ada discrimination tu? Yelah, sebab aku dah cakap ada, aku reply lah. DM dah cakap mostly sebab the fans. Aku rasa pun aku tak rasa pun the fans. Aku rasa ada ramai je fans yang okay je. Basically aku rasa maybe sebab sifat obsesif kot. Macam kita tak ada bukanlah kita, maksudnya peminat-peminat Hollywood tak ada yang macam nak ada fan page. Faham tak? Yang kalau reply pun reply dengan GIF. That's why. So level of obsessive punya apa point kau? Macam yang siapa mati tu. Yang ada one case, ingat tak ada seorang K-pop artist yang orang buat memorial something dekat depan KLCC tu. That's why aku start orang itu yang aku masukkan dengan relationship between diorang punya peminat ni dengan artis tu sendiri. So maksudnya apa yang dia build tu maybe macam ada setengah orang pandang excessive. Ada setengah orang okay je dengan sebab, ada setengah orang okay je sebab macam okay tu kau punya minat, kau punya suka lah, kau nak buat apa kan. Tapi macam level of macam
rasa obsessive towards apa ni K-pop punya artis tu, aku rasa memang buatkan orang macam pandang serong sikit kot. Aku rasa pada orang lah, bukan dia artis kot. Sebab aku tengok Blackpink okey Of course kau tengok Blackpink okey je. Cuba kau tengok yang jantan-jantan punya yang ni, BTS. Aku suka ni apa tu yang apa tu yang ear nose head or shoulder ini Santos yang lagu tu. Siapa nama dia? Kepala, bahu, lutut, kaki. Oh, tu lagu je suka ni. Big Bang. Big Bang, Big Bang memang handsome lah. Taeyang, Rain aku okey. Rain. Tapi mungkin diorang masih lagi typically man look like masculine figure kot. Faham. And suara diorang sedap lah. Tapi nak rungkai pasal K-pop ni memang tak cukup satu. Tak cukup. Kena satu podcast lah. Dan kena- kita kena jemput Dola ke. Dola kena panggil Ami ke? Ami sama. Oh Ami yes. lah. Tak kisahlah Ami mana-mana. Lepas tu kita kena panggil Hyun Bin ke lagi. Betul ke? Dan lagi siapa lagi yang tu yang menang big stage? Han Byul. Lepas tu ada seorang lagi yang bukan. Yang siapa? Yang macam pergi dekat sana. Oh, Ambil punya tu lah. Oh, manager. Hyun Min. Oh, tadi aku sebut Hyun Bin. Hyun Bin tu yang Crash Landing on You. Hyun Jauh Bin, beza Hyun Bin. tu. Oh, Dior sampai Kelantan. Dior. Itu Dior. K-pop ke? Lain kot genre dia dengan K-pop. Max 24/7. Saya rasa Astro kena panggil Max K-pop apa? Max apa itu aku tahu. Max 24/7. Oh my god. Astro kena buat satu show panggil yang Max 24/7 ni semua. Local K-pop. Kau salah yang tu. Dia M-pop. pakai K-pop, dia pakai M-pop. M-pop. Elah Melayu lah. Siapa lagi M-pop sekarang? Tapi M tu apa? Ha? M apa? Ha? Mampus. Mampus pop. Mampus pop. Okay. Next question. Last question. Okay, Haikal. last. 426. Okay, pilih lah. Kau lah. Okay. Okay. Ni boleh borak lah. Ni memang simple dan sekejap. Bos memang suka minum Pokka green tea ke? Sorry kalau salah brand. Ha. Tona tak sekata. Tona tak sekata. Nama dia Tona. Nama IG dia. Comel. Bos, kenapa bos suka minum Pokka green tea? Tak, aku minum tuak. Tapi to be honest kan, sejak aku masuk kerja, itu je air yang Adli minum. Air apa lagi? Kalau Air setan tak payah. Tapi sampai sekarang tak pernah lagi brand tu engage Adli sebagai KOL. KOL kan? Padahal itulah air yang rasa hidup mati dia. Kalau kat Indonesia ada brand tu dia beli tu. That's why. Kalau kat US pun ada dia beli kenapa tu. kau minum itu je? Faktor usia ke? Kaki botol. Kaki botol. Berdasarkan Capi cakap kaki botol. Kaki botol lah. So maksudnya Dia tak manis. Dia tak manis. So dia cakap sebab dia tak manis. Pokka Yang green tea tu. Pokka green tea. Dia tak manis lagi? Tak saya nak jual. Kok dia dengar. Dia rasa macam tuak sikit. Tak boleh masuk lah setan kau ni. Dia tanya. Tapi air yang selalu jual dekat Kuantan tu apa? Satu air tu dia macam bukan tuak. Tuak lah. Tuak boleh minum lah. Sedap lah. Lah, Tuak boleh minum tak, kalau kat Kelantan kau pergi, tuak tu dia selagi tak fermented, dia belum Ke nira. nira tu jadi tuak lah. Yelah air nira lah yang boleh minum. Dah jadi tuak tak boleh. Oh. Tuak yang dah kepam pula. Aku ingat masa Dah kepam. masuk restoran kat Kelantan. Masuk restoran kat Kelantan. Dia order tuak. Aku tu macam cakap bapak ni. Asal dia tuak. Lepas tu dia explain lah tuak. Oh. Dia tak haram lah. Maksudnya selagi tuak tu tak mabuk kan kau boleh minum lah cerita yelah. dia. Sama macam minum Rabina. Yelah, dia sama macam wine apa. Bezanya satu tak. Untuk budak-budak yang macam Fifi nak minum wine lah. So minum Ribena. Kalau kau fikir secara rupa pun sama kan. Ya ke? Tak, ada satu soalan tu dia tanya, kenapa tak buat podcast live? Sebab ni lah banyak potong. Sebab ni lah banyak potong. Banyak apa ni sembang tuak. Alright, dah. Okay, minta maaf sebab kita orang hanya mampu jawab 3-4 soalan saja. Tak apa, soalan ni akan dibawa Ke di minggu lain hadapan. minggu hadapan. Tak apa, so maintain je. Maintain je. Dah malam ni. So apa ni, thank you guys sebab dengar kita punya ni. Tapi sekarang kita punya view, aku tengok macam dah seminggu macam dalam 17k je. Dia memang mencapai kita punya piawaian lah. Ya, itulah dia Kan? masih lagi maintain value tu. Kan? Bagus lah. Dan juga kalau nak share, kalau dekat internet punya ruang dengar lah Apple Podcast dengan Spotify. Alhamdulillah yang Istiqomah punya episod
dah 1K orang tekan dan dengar. 1K Wah. Harap menghiburkan lah. 1K dekat Spotify podcast dah gabung semua. 1,000 orang dah dengar kita kat Spotify. So which is Bagus thank you sangat dialu-alukan sangat. Kalau contoh ada penambahbaikan boleh beritahu. Betul. Tapi jangan komen pasal tempat lah. Dan jangan komen pasal Haikal ni boring. Kesian dia. Kau tahu tak, dalam seminggu berapa banyak show dia nak kena cater. So mungkin dekat podcast nampak tak best sebab maybe dia pun tadi kan. Faham kereta, nanti baru ingat kereta. Explain kereta tu. Okey lah, kalau orang boleh faham Michael Koros, orang boleh faham kereta. Okay, tak apa, aku okay je. So, yeah. Kritikan. Tapi nak hina pun bagilah kritikan yang membina lah. Membina. Tak, cuba kau bagi konten kat kita bagi orang. konten kat kita orang. Tapi diorang bagi je konten. Kita je Yalah, yang tak, discuss. seorang ni dia one particular guy je. Oh, Dia ya? okay, dia je. Dia So je. maksudnya dia memang hater kau lah. You know who you are. Kau bagi konten sekarang. Okay, so yes, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Alright. Bye-bye. Bye-bye.